Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ini adalah update untuk 28 HST penanaman terung unggu di belakang rumah secara vertigasi. Hujan dah berhenti, cuma dia agak mendung, matahari dah keluar sikit. Jadi saya harap pokok ni dia dapat menerimalah cahaya matahari yang mencukupi. Okey, memang teruklah nampak kesan-kesan disebabkan oleh hujan yang berlebihan, terutamanya untuk barisan yang sebelah sana. Pokok dia ada daun-daun yang mereput. Saya cuma berharap agar akar dia tak mereput. So harap matahari keluar ni dia boleh mengeringkan sedikitlah media tanaman kita. Okey, yang ni untuk baja AB, saya dah hentikan pemberian baja AB. Okey, kalau kita tengok keadaan kokopit, keadaan kokopit masih basah. Okey, macam mana kita nak periksa keadaan kokopit sama ada dia kering ke basah ke? Okey, kita kena kita kena letak jari kita dalam medium tanaman dan kita rasalah. Kalau kita rasa lembab, tu maksudnya masih basah. Okey, kalau kita rasa kering dalam tu, maksudnya kita perlu siram pokok tersebut. Banding dengan kokopit, media tanaman kokopit yang saya tunjuk tadi, yang berada untuk polybag yang berada di bawah awning, kita dapat tengok dia punya media tanaman agak lembab, dia lembab. Tetapi yang ni basah lencun. Tengok, nampak beza dia. Masukkan jari kita ke dalam kokopit, kita boleh tengok, kita boleh rasa basah. Dan kalau kita ambil gumpalan segumpal, kita picit, air memang banyak keluar. Okey, ini menunjukkan bahawa media tanaman ni telah terlebih air. Okey, nasib baik kita ada letak batu bata di bawah di bawah polybag. Ini adalah salah satu cara lah untuk mengelakkan terlebih air. Kita letak polybag kat bawah supaya air tak bertakung. Okey, dulu saya ingat lagi apabila saya mula-mula masukkan kokopit ke dalam polybag, saya letak polybag ni di atas simen. Saya letak di atas simen, saya biarkan selama beberapa hari kena hujan, saya siram sehinggakan air yang keluar tu jernih. Okey, bila saya angkat polybag ni, saya perasan di bawah polybag tu memang banyak air, lembab dan bertakung. Okey, keadaan lembab dan bertakung itu adalah tidak baik untuk untuk polybag. Sebabnya kalau dia bertakung, macam-macam lah benda boleh berlaku kepada tanaman. Ancaman kulat, ancaman nematod, kita tak tahu. Kalau kita tengok, kalau bayangkan ni. Bayangkan kalau polybag ni saya letak kat bawah, pastinya air yang bertakung dekat bawah ni disebabkan oleh air hujan masuk balik ke dalam polybag. Itu yang kita tak nak. So disebabkan oleh hal itu, kita ambil keputusan untuk naikkan polybag dan letak bata di bawah polybag. Okey, apa yang berlaku kepada pokok apabila hujan lebat tidak berhenti selama beberapa hari? Okey, ini kita tengok pokok ni dah nampak dah masalahnya. Memang nampak sekali pandang kita memang tahu dia ada masalah. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian daun,
kita boleh nampak daun dia mula mereput. Ni. Bahagian hujung daun dah mula mereput. Dan juga kekuningan. Okey, ini adalah tanda bahawa pokok itu adalah terlebih air. Dia telah mengalami masalah terlebih air. Dan bahagian yang kekuningan ini menunjukkan bahawa pokok tersebut kurang mendapat cahaya matahari. Okey. Saya dah sedia saya punya baldi ni. Saya nak buat proses inilah dia punya tunas air ni. Dari hari tu dah saya kata saya nak buang tunas air tapi tak sempat. Okey, ni kena buang. Buat pemangkasan kena buang. Tunas air ni dah makin besar ni. Okay, ni saya nak buang. Bagus jugalah buang daun-daun yang tak diperlukan supaya akar dia tak terbeban. Okey, petang ni alhamdulillah cuaca okey sikit. Mendung tetapi ada cerah sikit. Okey, saya jalan-jalan dalam kebun tadi, saya tengok ni. Ada serangga ni. Okey, setakat ni saya tengok bawah daun bersih. Tak ada serangan lah. Petang ni saya nak spray amino supaya akar pokok saya boleh berehat lah. Amino. Saya letak semua barang dalam ni. Okey, mana saya letak amino saya? Okey, ni dia. Okey. Dia di amino saya. 30 ml untuk 20 liter. So maksudnya kalau saya guna saya punya ni
2 liter kapasiti. So 3 ml lah masuk dalam ni. Okey, masukkan setengah air dulu. Masukkan setengah air dulu. Kemudian baru masukkan ini. Sekejap, saya tak ada syringe. Saya nak ambil syringe baru kat dalam rumah. Tunggu sekejap Okey, syringe ni syringe anak saya lah. Syringe ubat anak saya, tapi saya belum buka lagi. Setiap kali kalau sakit, pergi klinik, doktor mesti bagi syringe baru. Jadi saya simpan. Sebab tu saya ada banyak. Saya ada 2 syringe lah. Satu syringe untuk racun, satu lagi syringe untuk baja folia. So, okey, ini adalah amino acid amino acid. Yang ni kedai yang showkan kepada saya. Amino acid ni dia macam, kalau tak silap saya, kalau kita nak buat amino acid sendiri pun boleh juga. Orang cakap guna belacan. Tapi saya tak tahulah. Saya tak pernah try. Okey. Dia agak likat dalam ni. Sekejap saya buka Okey. Ni dia. Amino acid. Kalau ikut dia punya instruction ni, instruction tu cakap ini adalah diperbuat daripada seaweed. Okey, ni dia rupanya. Likat. Macam tar. Okey, tu. Saya nak cuci tangan saya jap. Okey. 3 ml. Saya dah ambil 3 ml. Dia likat, tengok. Bau dia macam bau belacan kot. Okey, kita masukkan. Tambah air sehingga 2 liter. Tambah air sehingga 2 liter. Okey, 2 liter lebih kurang. Kemudian kita tutup dan kita goncang sampai sebati. Tengok, hitam. Okey. Dah, ini dia. Okey, saya nak spray sekarang. Kita mula dari yang hujung dululah. Okey. Okey. Okey, pump. Saya dah pump satu barisan ni. Kemudian sekarang saya nak pump barisan yang ini pula. Okey, setting untuk spray ni,
kita boleh set dia punya dia punya spray tu dekat sini. Kita just pusing dia punya tombol. Kalau tombolnya begini, kita pusing ke kiri. Okey, dia akan jadi lebih spray tu akan jadi lebih halus. Seronok juga yang DIY ni sebab dia ada kunci kan. Kalau kita penat nak tekan, kita just perlu kunci dia macam ni. Salah satu sebab kenapa saya nak spray amino, sebab saya fikir beberapa hari ni akar pokok dia macam tertekan tau, disebabkan oleh hujan, air hujan. Jadi saya tak nak akar pokok tu tertekan. Saya guna amino ni lah. Nutrien boleh masuk melalui daun. Jadi akar dia tak ada tekanan lah untuk menyerap nutrien. Okey, nampak kekuningan, daun kekuningan, menunjukkan bahawa pokok mengalami tekanan lah, disebabkan oleh air yang berlebihan. Okey, selesai. Hampir 4 liter untuk kebun fertigasi, polybag sebanyak 115 polybag. Okey, kita tengok apa yang berlaku dekat pokok yang rosak. Okey, satu yang saya risau pokok yang rosak ni, sebab saya takut pokok yang rosak ni kena penyakit. Tengok dia punya daun melending dan tidak rata. Tapi macam tak ada tanda serangga perosak. Yang ni. Tengok bahagian daun sebelah sini. Daun tu yang rosak, mereput yang saya cakap pagi tadi. Sini dia kekuning-kuningan. Hari ni masih belum ada keperluan. Kokopi masih basah. Tengok, kokopi masih basah. Saya genggam, saya ambil. Memang masih basah. Masih belum ada keperluan untuk saya pasang baja AB, saliran baja AB. Okey, cukup setakat ini update untuk hari ini. Saya akan update semula esok seperti biasa. Alright.